Assalamualaikum dan selamat sejahtera pada student accounting cikgu. Hari ini kita sambung modul 6 perkawanan untuk kelab dan persatuan. Sebelum ni cikgu dah ajar bagaimana kita nak menyediakan akaun yuran, dan hari ini cikgu akan ajar kita nak menyediakan akaun pendapatan dan perbelanjaan. Okey, akaun pendapatan dan perbelanjaan ni sama seperti akaun untung rugi ya. Okey, sekarang kita lihat. Okey, akaun pendapatan dan perbelanjaan. Okey, apa dia? Akaun yang merekodkan item pendapatan hasil dan belanja hasil yang berlaku bagi suatu tempoh perkawanan. Okey, jadi akaun pendapatan ni sama seperti akaun untung rugi. Kalau pendapatan hasil kita rekodkan di sebelah kredit, belanja hasil kita akan rekodkan di sebelah debit. Ya. Okey, semua pendapatan hasil akan dicatatkan di bahagian pendapatan dan semua belanja hasil akan dicatatkan di bahagian perbelanjaan. Okey. Selain daripada pelarasan dalam akaun yuran, akaun-akaun lain perlu dibuat pelarasan untuk mendapatkan jumlah yang sebenarnya patut dipindahkan ke dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan. Sebelum ni cikgu dah ajar kan, kita buat pelarasan akaun yuran dengan menggunakan kaedah langsung dan tidak langsung ya. Tetapi yang akaun-akaun lain pun sebenarnya jika ada belanja prabayar, belanja belum bayar, hasil belum terima, hasil belum terperoleh, kita perlu menyediakan pelarasan untuk mendapatkan jumlah yang sebenar untuk dimasukkan dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan. Itu maksud dia ya. Okey. Di mana bagi akaun pendapatan dan perbelanjaan, kalau akaun untung rugi, kita cari untung bersih ataupun rugi bersih. Tetapi bagi akaun pendapatan dan perbelanjaan, lebihan. Lebihan ni bermakna untung bersih lah. Ya, pendapatan hasil melebihi belanja hasil. Kalau kurangan pula iaitu rugi bersih, belanja hasil melebihi pendapatan hasil. Okey, sumber hasil. Sumber hasil sebelum ni cikgu dah ajar. Sumber utama kelab dan persatuan ialah yuran ahli. Selain pada tu, okey, sumber hasil terdiri daripada pendapatan hasil, iaitu wang yang diterima dari semua aktiviti harian kelab dan persatuan seperti yuran ahli. Ini sumber utama. Kemudian yang lain-lain tu ialah seperti yuran pertandingan dan sewa kemudahan kelab. Ini semua adalah pendapatan hasil daripada aktiviti harian. Kemudian pendapatan modal. Ingat ya, pendapatan hasil ialah melibatkan hasil yang diterima daripada aktiviti harian. Pendapatan modal pula iaitu pendapatan yang diterima bukan daripada aktiviti biasa kelab dan persatuan seperti jualan aset bukan semasa. Kita jual aset-aset yang telah lama dalam kelab dan persatuan dan hasil dia ialah pendapatan modal. Derma khas. Ya, ada individu ataupun badan-badan berkanun ataupun persatuan-persatuan yang lain ataupun ahli-ahli politik sebagainya yang membuat derma khas untuk membiayai perbelanjaan tertentu untuk kelab dan persatuan. Itu semua adalah pendapatan modal. Kerana pendapatan modal ni kita perlu rekod dalam penyata kedudukan kewangan. Pendapatan hasil kita rekodkan dalam akaun untung rugi. Okey, belanja pula ada dua juga, iaitu belanja hasil, belanja pengurusan dan pentadbiran sesebuah kelab dan persatuan seperti kadar bayaran, belanja membaki premi, surat khabar dan majalah, dobi, honorarium, yang ini adalah sagu hati kepada jawatankuasa ya, dan susut nilai aset bukan semasa. Ini semua adalah belanja hasil. Belanja modal pula iaitu bayaran untuk membeli atau membina aset bukan semasa seperti membeli alatan sukan dan membina gelanggang badminton. Ini ada dua ya. Okey, satu belanja hasil dan satu belanja modal. Okey, kita lihat latihan 1.
Okey, pendapatan hasil. Ingat ya, pendapatan hasil wang yang diterima daripada aktiviti harian. Kita panggil pendapatan hasil. Contohnya seperti yuran pertandingan, sewa kemudahan kelab dan juga yuran ahli. Okey, pendapatan modal pula ialah wang yang diterima daripada jualan aset bukan semasa dan derma khas untuk tujuan tertentu. Contohnya, jualan alatan sukan. Katalah kita kelab sukan ya. Ada alatan sukan yang lama-lama kita jual. Jadi hasil dia ialah pendapatan modal ataupun kita dapat derma khas untuk derma tabung kolam renang. Okey. Itu adalah pendapatan modal. Kesonya belanja hasil. Wang yang dibayar untuk membiayai aktiviti harian kelab dan persatuan. Contohnya seperti surat khabar dan majalah, dobi, honorarium, kadar bayaran yang cikgu dah terangkan tadi ya. Soalnya belanja modal ialah wang yang dibayar untuk membeli atau membina aset bukan semasa. Maksudnya membeli ialah beli alatan sukan. Ni kebanyakan contoh kelab dan sukan ni. Ya, dia membeli alatan sukan ataupun membina ya gelanggang tenis. Itu adalah belanja modal. Okey, latihan 2. Apakah pendapatan modal bagi kelab dan persatuan? Pendapatan modal. Okey, pendapatan modal ialah yuran masuk membina kolam renang. Itu adalah pendapatan modal. Soalnya, apakah perbelanjaan modal bagi kelab dan persatuan? Apa dia? Membina gelanggang tenis. Ya. Okey, yang keempat. Urus niaga manakah yang merupakan pendapatan modal bagi kelab renang PJ? Urus niaga manakah yang merupakan pendapatan modal bagi kelab renang PJ? Merupakan pendapatan. Okey, menerima derma untuk membina kolam renang, menerima yuran pertandingan renang, menerima bayaran sewa kolam renang, keuntungan daripada aktiviti perniagaan kelab. Mana dia? Ya, menerima derma khas tadi untuk membina kolam renang. Okey, latihan 5. Antara yang berikut manakah yang merupakan belanja hasil bagi persatuan Pertiwi? Belanja hasil. Bukan belanja modal ya, belanja hasil. Mana dia? Okey, kadar bayaran dan juga belanja membaiki premis. Okey, jadi cikgu harap pelajar tahu ya di antara pendapatan hasil, pendapatan modal, belanja hasil dan belanja modal. Sekian, terima kasih.